Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa imamil muttaqin wa qaidil ghurril muhajjalin Sayyidina wa maulana Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bi khair, amma ba'du. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kuliah subuh kita pagi ini kita sambung balik kitab Al-Qawlut Tam fi Ahkamil Ma'mumi wal Imam, muka surat 174. Kita sambung masalah 210, masalah 210. Tajuk dia hukum sembahyang berjemaah, imam di dalam masjid dan makmum juga di dalam masjid. Apa hukum dia? Baik, jadi masalah yang kita akan bincangkan pada pagi ini, masalah ini berkaitan dengan syarat sah berjemaah. Ya, kalau kita tengok balik di dalam bab kitab fiqh, dalam bab hukum sembahyang berjemaah, di antara syarat dia hendaklah imam dan makmum itu berkumpul dalam satu tempat. Ini perincian dia di sini. Ya. Berkumpul dalam satu tempat ini, dia ada kalanya dalam masjid, dua-dua duduk dalam masjid. Ada kalanya imam dengan makmum dua-dua duduk dalam tempat yang bukan masjid, seperti surau, rumah, ataupun di kawasan padang, kawasan lapang dan sebagainya. Baik. Kemudian pula ada kalanya imam dan makmum berada di tempat yang berlainan. Imam dalam masjid, makmum luar masjid, dan sebaliknya, imam luar masjid, makmum duduk dalam masjid. Dulu kita bincang imam duduk atas bumbung, makmum duduk atas bumbung juga, kan? Habis dah cerita dah. Baik, pagi ni kita akan bincang hukum sembahyang berjemaah, imam dan makmum berada di dalam masjid. Dalam masjid, sama ada dalam masjid yang sama ataupun dua masjid yang berbeza. Kita tengok masalah dia. Jika ada makmum dan imam itu sembahyang di dalam sebuah masjid, maka sahlah ikutan makmum itu akan imamnya, sekalipun jauh jarak antara keduanya daripada 300 hasta. Baik. Jadi dia kata, kalau makmum dan imam dalam sebuah masjid, bukan masjid yang berbeza, dia sah makmum mengikut imam walaupun jarak di antara makmum dan imam itu, ya, di antara makmum dan imam itu 300 hasta. Ya, 300 hasta tu ukuran dia. Jarak supaya makmum ikut imam tu sah. Ya. Jadi dalam masjid tak ada masalah. Kalau jarak antara imam dan makmum melebihi 300 hasta pun tak apa. Ya, mana 300 hasta ni 150 kaki tak silap. Ya. Berapa?
450 mana 450 kaki, 100 meter tuan-tuan. 100 meter ni, 100 meter tu ada 333 kaki macam tu lah, lebih kurang 100 meter jauh. Masjid ada 100 meter, ada masjid besar-besar ni. Untuk imam semayang sini, makmum semayang di belakang sekali, tengah-tengah tak ada apa, kosong. Sah, dia ikut tu sah. Jangan tanya fadilat jemaah dah. Fadilat tu cerita lain. Dan cerita dari segi sah ada ikut. Ya. Macam kita buat penjarakan sosial, kan? Penjarakan sosial ni tak kuat lagi lah. Jarak satu sah, ya, antara belakang imam ni. Mana tahu lepas ni wala'iyazubillah disuruh jarak 2 meter pula. Kajian terbaru WHO kata apa nama ni, virus COVID ini boleh tersebar melalui udara, airborne, ya, sejauh 2 meter. Betul? Baru pula kata. Keluar pula, ya, wala'iyazubillah, kita minta berlindung lah. Arahan 2 meter pula. Ada bertanya pula dah. Ustaz ni jenuh jawab dalam WhatsApp dan apa semua. Ni ada dah. Dan dari segi lagi sah ikut, sah ikut 2 meter tu sah lagi lah nak ikut jarak antara imam dan makmum tu, ya. Cuma kalau kita jarak dia tu antara imam dan makmum melebihi 3 hasta, dia jadi sudut fadilat berjemaah dia tu lain. Fadilat dia terputus fadilat pula. Dan sudut sah lain, fadilat cerita lain. Dia dua perkara yang berbeza. Baik. Dan jika ada dinding di antara keduanya beberapa binaan, seperti binaan telaga dan sutuh, satah, iaitu apa, bangunan ataupun bumbung yang datar, menara sekalipun, tetapi dengan syarat ada bagi sekalian binaan itu pintu yang terus ia ke masjid atau kepada satahnya. Dan jika ada pintunya tertutup sekalipun, sekira-kira dapat makmum lalu kepada imamnya, maka sahlah ikutannya. Baik. Kemudian kalau dalam bangunan masjid tu, dalam kawasan yang diwartakan sebagai masjid, ya, kita faham, kawasan yang diwartakan sebagai masjid, dalam komplek ataupun dalam kawasan masjid lah, kawasan yang diwartakan kepada masjid macam ni. Ni warta sebagai masjid lah. Sebelah luar masjid Pajak Song kita ni, asal dia hak yang law ni depa duk buat apa nama, kontraktor buat nak tambah lagi kan. Belah luar tu pun asalnya warta masjid. Betul tak Ustaz Ustaz ni? Betul no? Saya ingat dulu kecil-kecil saya lalu masjid tu rasa rapat ke jalan sikit. Tanya dia kata betul. Dulu kecil-kecil tu lah kan. Apa nama? Duk masjid lama dulu ni. Rasa rapat ke jalan sikit. Jadi mana hak luar tu masih masjid sebenarnya. Nak asal tapak dia tu diwartakan dan diwakafkan sebagai masjid. Lepas tu ditambah pula tu, nak bagi luas. Baik. Jadi kalau dalam kawasan yang diwartakan sebagai masjid, yang diwakafkan sebagai masjid, ada di dalam dia binaan. Contoh binaan macam atas ni. Atas ni panggil binaan kan? Tingkat atas. Kita anggaplah tingkat atas ni sebagai satah. Ini tingkat yang kedua. Dia panggil apa? Asal dia bumbung yang datar, yang rata kan? Ataupun ada telaga. Zaman dulu ada telaga. Ada satu masjid tang mana atau ada telaga dalam masjid. Ada tak di sini? Saya tak ingat. Di tempat kita ni lah. Masjid betul. Telaga duduk dalam masjid.
Masjid kawasan kita ni tak ingat tang mana tu, rasa macam ada. Tak ingat no. Masjid Kepala Bukit ada tapi dia luar sikit. Masjid Kepala Bukit tu. Baiklah. Ada setengah masjid dia ada telaga dalam masjid. Dia memang ada telaga dah. Kemudian dia buat masjid tu dan warta dia keliling, jadi dah telaga tu dalam masjid. Ada orang dah heran, pasal apa dah pergi korek telaga dalam masjid? Dah. Dia asal telaga dia korek. Kemudian dia wartakan keliling kawasan tu sebagai masjid. Jadi telaga tu duduk dalam masjid. Ya. Maka telaga ni dia tak termasuk dalam wakaf masjid. Telaga tak termasuk dalam wakaf masjid. Maknanya dia bukan dipanggil tanah masjid, walaupun dia diwakafkan sebagai telaga. Itu cerita lain. Ya. Nak kata adakah dia tu masjid? Tak, dia tak kira masjid. Itu ada perbahasan lain lah dalam kalangan para ulama. Ataupun ada menara misalnya dalam kawasan yang diwartakan masjid, setengah masjid yang macam di negara Arab mana, di luar dia ada dia punya laman dia, musim panas semayang di luar, musim sejuk semayang di dalam. Sebab kita tak ada kan, dibuat semayang di luar, kena musim lah monsun mula, hujan habis, kena lencun. Di sana kalau negara Arab ya, negara yang taburan hujan dia sangat rendah, dia ada dua kawasan lah, setengah-setengah masjid. Kawasan luar ya. Kawasan luar tu dia tak berbumbung. Kita selalunya tu imam dia main semayang di luar lah, pasal bukan semayang waktu tengah hari tu dah, waktu malam misalnya. Dia pun semayang di luar. Tengah hari Rembang tu semayang hangat pula. Semayang di luar, kadang-kadang dia terlindung sikit daripada cahaya matahari. Lepas semayang di luar tu tak takut dah, tak ada hujan dah. Ya. Angin duk mai sepui-sepui bahasa tu jadi sejuk dah sikit. Jangan kena angin panas. Bila mai musim sejuk dia semayang di dalam, pasang pemanas ni. Main di dalam, di luar tak semayang sejuk sangat. Jadi dalam kawasan tu dia ada menara. Kadang menara tu sebagai satu binaan. Baik, maknanya ada penghalang di antara imam dengan makmum, dihalang dengan telaga ataupun dengan tingkat atas misalnya, ataupun bilik ke. Bilik lah. Kalau saya duduk di Syria tu, kalau masjid tu dia ada bilik-bilik. Dalam masjid tu ada bilik. Kalau kawasan orang perempuan tu dia buat bilik terus. Dia tak buat macam ni, dia buat bilik. Jadi pintu belah belakang. Perempuan semayang dia hanya berpandukan kepada suara imam, ataupun dia bubuh kadang-kadang TV lah. Pasang TV. Baik. Jadi apa hukumnya kalau makmum yang duduk dalam binaan tersebut ataupun duduk di dalam bilik tu, duduk dalam bilik, duduk belakang telaga ataupun duduk tingkat atas macam masjid kita ni, makmum duduk tingkat atas tapi dia dalam kawasan yang diwartakan sebagai masjid. Baik, dia kata syarat dia tak ada syarat apa-apa. Syarat dia ada pintu lah. Dengan syarat dia ada pintu yang terus boleh pergi ke masjid. Maknanya kalau ada bilik tentu ada pintu. Tak ada lagi lah jumpa bilik tak ada pintu, kan? Semua bilik dia mesti ada pintu punya. Macam tingkat atas ni dia ada laluan daripada bawah kan. Laluan apa? Laluan tangga tu turun ke bawah. Ya. Ataupun bilik dia ada masa pintu dia untuk keluar ke dalam kawasan kawasan dewan masjid ni. Baik nah. Walaupun dia kata pintu itu tertutup dan dikunci atau diselak, kan? Orang perempuan dia sembahyang takut kawak masuk, kawak pun masuk dalam masjid lah ni, kan? Takut kawak masuk, ya, dia pun kalau masjid yang ada bilik lah, dia tutup pintu, dia terus kunci. Ni kira selamat dah, kan? Kawak pun tak boleh masuk tengah-tengah duduk semayang. Contoh dia, sah tak semayang? Sah.
ya, dia dianggap masih lagi makmum dan imam berada di dalam tempat yang sama. Kerana apa? Kerana masjid tentu istimewa dia. Walaupun ada bilik, tak dianggap duduk pada tempat yang berasingan, ya. Kerana kesemua dalam kawasan yang diwartakan pada masjid, walaupun ada bilik-bilik, ya, dia tetap dipanggil masjid juga. Sebab itu tak ada masalah lah. Tak dikira sebagai halangan. Baik, kerana kita bincang syarat sah, ya. Syarat sah, makmum itu nak ikut imam, dia mesti berkumpul di dalam satu tempat. Kalau kata imam duduk bilik lain, makmum duduk bilik lain, itu tak nama kumpul satu tempat. Kecuali masjid ni kira special lah, ya. Walaupun ada bilik, ya, dikira dua tempat yang berbeza, tetapi bilik itu duduk sebahagian daripada warta masjid, dikira masjid juga. Sebab tu sah lah, dengan syarat kena ada pintu lah untuk pi ke imam tu, walaupun membelakangi kiblat, ya. Jadi apa hukum dia kalau makmum duduk tingkat atas tu? Sah lah dia ikut imam, ya. Cuma dengan syaratnya jangan pintu itu dipaku terus. Kalau dipaku, dia seal terus, nak keluar tak boleh. Kiranya kalau nak keluar kena panggil bomba mai. Yang tu tak boleh dah. Yang tu dikira diduduk dalam dua tempat yang berasingan. Dan jika ada binaan di antara imam dan makmum, tidak terus pintunya yang ni kepada imam, ya, seperti adalah ia dipaku atau ada sutuh di antara keduanya, tidak baginya tangga tempat naiknya, maka tidaklah sah makmum ikutnya, ya. Okey, masalah dia kalau ada binaan walaupun dalam masjid, yang di antara imam dengan makmum, imam duduk dalam kawasan dewan solat masjid, makmum duduk dalam bilik, tapi bilik tu duduk dalam masjid juga lah, dalam kawasan dewan solat juga buat bilik. Kemudian masalah dia tidak ada pintu yang terus kepada imam, sama ada dia keluar ke belakang ke ke depan terus ke, tak kira lah, ya. Contoh dia, mana ada bilik tak ada pintu, dia ada, tapi pintu tu ada, pintu tu dipaku terus, ya. Pintu tu dipaku terus, ya. Jadi tak boleh masuk. Tu kawan tu masuk ke mana? Dia masuk ke silin. Dia masuk terjun ke bawah daripada silin tu, ya. Dipaku terus. Paku ni cerita lain lah. Atau yang kedua dia kata ada sutuh. Sutuh ni macam tingkat atas ni. Contoh macam masjid kita ni, tingkat atas, yang di antara tingkat atas dengan bawah tidak tangga, tak ada tangga yang terus turun ke bawah. Tak ada tangga, ya. Nak turun mai ke sini, mungkin ada tangga daripada jalan lain tu, mungkin daripada bangunan lain ke turun ke sini. Lepas tu tangga nak turun ke bawah mai ke imam tak ada. Tu masalah dia, ya. Kalau nak mai ke sini pula kena mai daripada bangunan lain tu, kena lompat pada bangunan sana ataupun laluan bangunan sebelah misalnya. Baik, jadi kalau tingkat atas yang tak ada laluan turun ke bawah ke imam, walaupun kita terpaksa membelakangi kiblat untuk ke imam tu, hukum dia tidak sah, kerana dianggap dua bahagian ataupun kawasan yang berbeza. Dianggap makmum dan imam berada pada dua tempat yang berbeza. Maka pada waktu itu tak menepati syarat sah mengikut imam, ya, bagi masalah ni. Saya clear no? Boleh no? Beza dua tu. Baik. Ceritanya kalau dalam masjid tu ada bilik, kemudian bilik itu ada pintu, pintu tu tak dipaku, ya, boleh mai ke imam, sah kita duduk dalam bilik itu. Kalau bilik itu pintu dia dipaku,
ataupun memang tak ada pintu terus, dia naik ikut silin, contoh dia, maka tak sah makmum ikut imam, kerana dikira duduk dalam dua tempat yang berbeza. Tingkat atas pun sama juga, kalau ada tangga pergi ke imam tak ada masalah, kalau tak ada tangga tak sah, Baik. Dan jika mengantarai di antara imam dan makmum yang di dalam masjid, dan jika mengantarai di antara imam dan makmum yang di dalam masjid itu sungai atau jalan raya yang telah terdahulu wujudnya daripada wujud masjid, maka hukumnya tidaklah seperti masjid yang satu, hanya seperti hukum seorang sembahyang di dalam masjid dan seorang di luar masjid juga. Ada benda ni tuan? Macam mana masalah dia? Kalau di antara imam dengan makmum, dia kata yang duduk dalam masjid ni, antara imam dan makmum yang ada dalam masjid, di tengah-tengah tu, antara imam dan makmum, tengah-tengah ada sungai. Ada sungai. Ya. Jangan tuan-tuan bayang bila kata sungai, nampak sungai Perai tu dia. Jangan fikir macam tu. Sungai ni kadang-kadang dia boleh macam kita panggil nak kata parit kecil sangat, macam ban kan, dia punya kelebaran dia tu saiz ban, ataupun mungkin besar sikit kan, besar sikit benda tu, atau mungkin juga besar, taklah sampai macam sungai Perai tu besar sangat, lebar sangat. Dalam masjid tu ada. Dia kata ustaz lah, ada juga, memang ada tuan. Memang ada. Ada masjid yang macam tu direka cipta arkitek dia kan. Itu saya kata kawasan warta masjid bukan nanti berbumbung lah. Kawasan warta masjid bukan nanti berbumbung. Macam tempat kita ni kena berbumbung semua tuan-tuan. Hujan, taburan hujan tinggi. Kita iklim hutan hujan tropika kan. Khatul istiwa. Hujan dengan panas itu kira sama banyak. Ada monsun ni, monsun apa? Barat daya. Lah ni kan. Orang panggil lah musim barat lah. Orang tua panggil lah musim barat merah. Barat merah. Hujan lah. Taburan hujan tinggi. Negara Arab, macam saya kata tadi, tropika atau setengah-setengah negara, hujan setahun ada kot sekali. Kan? Tu kira orang kata cuci lantai lah. Buat cuci lantai setahun sekali. Setahun 2 kali. Kadang-kadang turun tu sikit sangat. Jadi keadaan itulah menyebabkan ada masjid yang dibuat ada yang tak berbumbung. Bukan kata sebahagian berbumbung, sebahagian lagi tak berbumbung. Dia bagi dua kan. Kadang mereka ni kreatif lah, orang buat masjid ni, di tengah-tengah tu ada sungai. Dia buat sungai laluan tu, ikan duk lalu dalam tu, contoh kan, jenis zaman dulu ni. Jadi timbullah masalah, ditanya para ulama, apa hukum makmum duduk di belakang sungai tu kan. Kemudian imam duduk di dalam kawasan masjid. Baik. Yang kedua dia kata, ataupun ada jalan raya tu dia. Masjid ada jalan raya. Ya. Tapi tuan-tuan boleh fikir tak? Masjid, kemudian ada jalan raya. Kemudian belakang tu masih lagi warta masjid. Jalan raya, bila sebut jalan raya ni tuan-tuan, kita nampak jalan satu lane ni lah. Kan? Kurang-kurangnya jalan satu lane. Minita tak fikir langsung dalam kepala otak kita. Ni jalan raya tu, Minitar orang panggil jalan raya tak? Tak panggil jalan raya. Dia sebut dalam kitab ni jalan raya. Jalan raya tu jalan hak di luar, jalan 2 hala tu, satu lane kan. Jadi makna bila kata ada jalan raya dalam masjid, dia kata masalah pelik-pelik tu.
Kan kita ada fikir macam tu lah. Jadi makmum ni sembahyang di sebalik jalan raya. Imam dalam masjid lah. Apa hukum dia? Maka pada ketika itu makmum dan imam tak dikira duduk dalam satu masjid. Walaupun contoh dalam masjid tadi ni ada dia punya arkitek, dia buat di tengah masjid besar ni, buat sungai, buah ikan kuih Jepun dalam tu. Pakai dia tengok kan. Jadi orang sembahyang Jumaat belakang tu penuh kan. Sembahyang Jumaat terpaksa sembahyang belakang sungai tu. Belakang sungai tu masih lagi sebahagian dalam masjid tu. Betul tak? Cuma dia saja pergi buat AJK masjid zaman tu lah. Dia pergi buat macam tu. Kan, dah sini jangan nak buat macam tu. Nah, kos tinggi nah, biaya nak buat sungai, kolam, ikan lalu apa tu saya buat. Nah, kita habis duit yang tak ada manfaat untuk masjid nah. Baik. Kemudian pula jalan raya. Yang kata tadilah, ada jalan raya lalu kat tengah-tengah kawasan wakaf masjid. Maka dia kata pada waktu itu masjid itu dianggap terbahagi kepada dua bahagian. Mana seolah-olah macam ada dua masjid. Bila belah dengan sungai dan juga jalan raya tu, imam duduk di dalam satu masjid, makmum dianggap duduk dalam masjid yang lain. Walaupun warta wakaf tu satu masjid, tapi ada ada jalan raya dengan sungai itulah menyebabkan masjid tu terbahagi dua. Dari sudut hukum nak ikut imam ni, kita cerita tu. Ya. Dalam rekod tak apalah masjid tu juga, contoh nama Masjid Pajak Song. Tapi kita tak namalah hak belakang sungai tu masjid Pajak Song 2. Yang ni Masjid Pajak Song 1 dah. Masjid Pajak Song juga dalam warta dia. Cuma dari segi hukum, seorang tu nak ikut imam bila dia sembahyang di belakang sungai ataupun jalan raya tu, dia seolah dianggap berada dalam dua masjid yang berbeza. Imam duduk satu masjid, makmum dianggap duduk dalam masjid yang lain. Maka hukum dia imam duduk dalam masjid, makmum mengikut imam di luar masjid. Ya. Sebab tu dia kata hanya seperti hukum seorang yang sembahyang di dalam masjid dan seorang lagi di luar masjid. Maknanya imam dalam masjid, makmum ni dikira dia duduk luar masjid ikut imam. Hukum dia macam mana? Dia ada hukum berbeza pula. Ya, bukan tak sah ikut, sah, tapi hukum dia ada hukum yang berbeza dengan makmum dan imam duduk dalam masjid. Dia ada hukum imam dalam masjid, makmum duduk di luar masjid. Beza hukum dia, ada syarat dia yang berbeza pula. Okey nah? Baik. Contoh dia tuan-tuan, di mana yang ada jalan raya tu? Ada masjid yang tahu jalan lalu tengah tu. Dia kata mereka sungguhlah buat masalah ni. Tuan-tuan, masalah ni bagus ada macam ni. Bila berlaku esok, kita ada rujukan dah. Ni rujukan kita tadi, macam mana kita nak buat. Contoh mana tuan-tuan? Masjid Sungai Pinang. Itu dia. Betul tak? Masjid Sungai Pinang tu tepi jalan betul. Masjid Sungai Pinang tu lah. Sungai Pinang di Tanjung. Ya. Dia tepi jalan tu. Bila sembahyang Jumaat, dia jadi melimpah. Kan? Di atas tu flyover dah. Jalan atas kan. Sungai Pinang lah, Sungai Nibung tu silap. Sungai Nibung. Dia orang Penang dia tahu. Orang Tanjung, bukan orang Penang dah, orang Tanjung. Okey dah. Sungai Nibung saya duk tukar Sungai Pinang dengan Sungai Nibung. Sungai Pinang dekat dengan Sungai Nibung. Ya, jauh-jauh kan. Sungai Nibung makna Masjid Sungai Nibung. Masjid Sungai Nibung tu memang tepi jalan. Kan. Dulu dia tak ada lah jalan tu, betul dah depa buat flyover di atas, dia rapat ke masjid. Kan. Kemudian bila sembahyang Jumaat, jumlah penduduk ramai, lepas tu orang kerja pun banyak. Depa pergi sembahyang di situ, dia melimpah sampai keluar. Tak silap dia katakan jalan tu pun masuk dalam warta masjid juga kot.
tak silap, tak pastilah kan. Baik, tak apalah dari sudut tu. Jadi ada orang sembahyang tu bila dia tengok penuh dah kan, masjid betul-betul tepi jalan tu, betul tepi jalan kan. Kalau kita kata kita tutup jalan tu boleh sembahyang atas ni jalan raya, sambung terus dengan pintu belakang kan. Tapi bila sembahyang Jumaat, bila dah penuh di luar, di dalam, tambahlah penjarakan sosial lagi payahlah. Depa sembahyang di luar, di bawah flyover tu kan. Bawah flyover tu ni lah macam bumbung lah, sembahyang bawah tu. Jadi diselang macam mana hukum. Dalam kitab ni ada cerita. Tu orang panggil dia duduk di sebalik jalan raya ya. Baik, nanti kita tengok dalam masalah yang seterusnya 211 tu. Baik, hukum imam sembahyang di luar masjid dan makmum di luarnya. Hukum imam sembahyang di luar masjid dan makmum juga di luar masjid. Maknanya masalah 211 ni dia nak bincang imam dan makmum sembahyang di luar pada masjid, di padang ke, di dalam rumah ke, ataupun dalam surau ke, dalam bangunan sekolah ke, bangunan pejabat ke, tak kira, asalkan bukan masjid. Okey nah, apa hukum dia? Dia kata jika imam dan makmum sembahyang keduanya di fadha'. Fadha' ni yakni di padang. Fadha' ni bahasa Arab tuan-tuan, padang yang tak ada apa, tak ada struktur bangunan apa, panggil fadha' ya. Kalau bahasa Arab, kalau orang mengaji di sekolah, angkasa raya. Al-fadha' angkasa lah. Baik, di sini bukan sembahyang di angkasa nah, sembahyang di padang. Maksudnya padang. Padang yang tidak ada struktur bangunan. Padang luas macam padang bola. Atau di rumah, atau di madrasah, atau di ribat. Ribat ni dia kalau di negara Arab, contoh di Yaman, ribat maknanya madrasah ya. Tempat orang menuntut ilmu di situ, dia panggil ribat atau rubat ya. Kalau di Morocco dipanggil zawiyah ya. Kalau di Malaysia orang panggil pondok atau madrasah, macam itulah, tempat mengaji ya. Baik, ataupun di surau misalnya, dia kata maka disyaratkan hampir jaraknya, yakni masafahnya di antara imam dan makmum, dan di antara dua saf atau dua orang yang berdiri di belakang imam, atau di kanannya atau di kirinya, yakni imam, jangan lebih daripada 300 hasta lebih kurang. Okey, tadi kita tengok dalam masjid jarak di antara imam dengan makmum dia tak ada syarat apa-apa ya. Kalau lebih daripada 300 hasta pun tak apa, 450 kaki kan, 100 meter lebih. Makna kalau masjid tu besar, macam kata tadi, imam sembahyang di mihrab, makmum duduk di belakang sekali, sah belakang sekali, tengah-tengah ni kosong ni, tak ada apa saja, dia sembahyang di belakang tu. Asalkan kalau jarak tu lebih daripada 300 hasta pun tak ada masalah, kerana dia duduk dalam kawasan yang diwartakan sebagai masjid. Baik, adapun kalau seorang tu sembahyang bersama dengan imam di luar masjid, luar masjid mana yang di tempat yang bukan masjid maksudnya. Takut tuan-tuan tak faham bahasa dia, mudahnya hukum imam dan makmum sembahyang di tempat yang bukan masjid. Itu senang. Kalau sebut luar masjid ikut tak faham pula. Baik, jadi syarat dia apa? Syarat dia kalau kita sembahyang dalam surau, kita sembahyang dalam bangunan, sembahyang di padang bola misalnya, jarak di antara imam dengan makmum ni ya, imam dengan makmum, bukan antara sah-sah lah. Tadi tanya ni, kalau sah banyak macam mana? Cara lain, antara imam dan makmum, antara satu sah dengan satu sah yang lain. Macam mana? Kita campur kali nah. Antara imam dan makmum, contohnya imam kemudian makmum belakang dia. Kita kira kata imam makmum tu seorang lah, senang kan. Kalau makmum ramai, dia tengok penuh satu sah,
antara satu sah dengan sah yang lain. Maknanya sah yang pertama dengan sah yang kedua. Apakah syarat jarak dia tu? Jauh mana yang boleh makmum ikut imam? Baik, syarat dia kata jarak di antara imam dan makmum dan juga di antara dua saf. Antara dua saf, kalau kata makmum tu ramai, dia kena buat 2, 3 sampai beberapa saf yang lain. Jarak di antara imam dan makmum dan di antara saf-saf tu jangan lebih daripada 300 hastah. Jangan kata tadilah kalau kita buat penjarakan sosial, ya, diminta buat 2 meter pula antara saf, tak ada masalah, boleh ikut lagi, ya. Dari sudut sahnya sah kita ikut imam, ya. Jangan lebih daripada 300 hastah. 300 hastah ni jauh lah, memang 100 meter lebih, kan. Baik, lebih kurang mana sini pi lampu isyarat tahun tu, no? Dekat Simpang 3, lebih kurang tu lah. Dari sini ke lampu isyarat belakang tu. Okey dah. Begitu juga di antara dua orang yang berdiri di belakang, antara dua orang yang berdiri di belakang imam ataupun di kanan imam ataupun di kiri imam, jangan lebih 300 hastah. Maknanya jarak dengan imam pun, sebelah kiri kalau dia duduk sebelah kiri imam, dia tak duduk belakang imam, jangan lebih 300 hastah. Yang ni pun jangan lebih 300 hastah jarak dia, ya. Ini kalau kita kira seorang lah, jarak di antara imam dengan makmum, ya. Baik. Dan jika imam itu pada satu binaan seperti rumah atau madrasah atau lainnya, dan makmum pada binaan yang lain pula, atau salah seorang daripada keduanya pada binaan dan seorang pada fadha, yakni tanah lapang atau padang, maka disyaratkan serta hampir masafah antara keduanya, bahawa tidak ada di antara keduanya ha'il, yakni dinding yang menegahkan lalu kepada imam. Contohnya seperti syubbak, tingkap, atau yang menegah melihat imam, seperti pintu yang tertutup, ya, supaya melihat, yakni nampak ia akan imam, ya. Dan sebahagian daripada para makmum atau sebahagian daripada para makmum yang mengikut imam, tak nampak juga. Dan supaya dapat lalu berjalan mendapat akan imam dengan berjalan yang beradat, dengan tidak membelakangkan kiblat. Baik, panjang nah. Masalah ni untuk makmum dan imam yang berada di dalam kawasan yang bukan masjid. Ingat nah. Syarat yang pertama, yang ni dia cerita ni lah, kalau kita buka kitab fiqh, cerita bab sembahyang jemaah, dia perinci macam ni. Dia bagi tahu kalau imam dan makmum yang duduk di dalam kawasan yang bukan masjid, duduk dalam bangunan yang bukan masjid, syarat yang pertama, jarak antara imam dan makmum jangan lebih 300 hastah, belakang, kiri dan kanan. Begitu juga jarak antara dua saf. Tambah lagi dia kata, kalau imam tu duduk dalam satu binaan atau bangunan, dalam rumah, dalam madrasah misalnya, makmum duduk dalam binaan yang lain. Nak cerita tadi, ya, cerita masalah binaan yang berbeza, ni tak sama dengan masjid. Makmum duduk dalam binaan yang lain ataupun dalam bilik misalnya. Makmum duduk dalam bilik, dalam surau tu ada bilik, dalam rumah tu ada bilik, ya. Ataupun salah seorang tu duduk dalam satu binaan, seorang lagi duduk di luar binaan, kawasan lapang seperti padang misalnya. Di luar surau tu ada padang, luar bangunan tu ada padang. Depa sembahyang di luar, makmum duduk di dalam. Okey, syarat dia selain pada syarat jarak tadi, syarat dia jangan ada suatu dinding atau benda yang menghalang imam, yang menghalang makmum untuk pergi ke imam. Jangan ada, mana jangan ada satu dinding, contoh dia, ataupun ada tingkap, ya. Jangan ada dinding, jangan ada tingkap. Contoh macam ni.
Jadi tingkat atas ni dia buruh apa nama, dia punya pagar keselamatan dia tu kan. Kita nak pi tak boleh, kalau nak pi boleh tak? Boleh, lompat lah. Lompat pagar, atlet kan. Kalau nak pi ke imam dia kena lompat. Baik. Ataupun seorang makmum tu duduk dalam bilik, dia ada surau, dalam surau tu ada bilik, makmum tu duduk dalam bilik, makmum tu nak pi ke imam tak boleh. Sebab ada dinding. Dinding tu ada tingkat, dia nampak imam tapi nak pi tak boleh lah. Dia terpaksa nak pi ke imam juga, dia kena keluar kot pintu di belakang dia. Belakang tu, ya. Sebab dia masuk kot belakang, dia kena keluar kot belakang. Bila dia nak pi ke imam, keluar kot pintu di belakang dia, dia terpaksa pusing. Maknanya dada dia terpaksa kalih daripada arah kiblat. Dia terpaksa membelakangi kiblat, kan? Kerana tak ada orang jalan apa nama gostan. Dia duduk diri itu, dia jalan gostan ke belakang, tak ada. Kita jalan yang beradat. Mana jalan beradat, kita kena pusing balik, kita kena keluar kot apa pintu belakang. Bila keluar kot belakang, mana kita dah membelakangi kiblat. Baik. Kalau ada bilik yang macam tu dalam surau, maka tidak sah makmum yang duduk dalam bilik itu mengikut imam. Beza dengan masjid tadi kan. Beza dengan masjid. Masjid ni kalau ada pintu kot belakang, dia nak pi ke imam ni, kita andaikanlah kalau makmum nak pi ke imam, dia kena membelakangi kiblat. Tak ada masalah. Makmum boleh ikut lagi imam walaupun duduk dalam bilik di dalam masjid. Kerana bilik itu dianggap dalam kawasan warta masjid. Jadi hukum masjid tak sama nah. Kalau makmum duduk dalam surau, saya ulang balik, dalam surau tu ada bilik, ya, dalam surau tu ada bilik, kemudian nak mai ke imam ni tak boleh, kecuali dia kena keluar kot pintu dia. Pintu pula bukan ada ke depan. Orang tak buat pintu di depan ni kan. Ada buat depan? Tak. Selalunya orang buat pintu di tepi ataupun di belakang. Dia nak mai ke imam, dia kena membelakangi kiblat, kena pusing. Keluar kot belakang ataupun sekurang-kurangnya keluar kot tepi. Jadi bila kita tengok dari sudut tu, kalau makmum ni nak pi ke imam kena membelakangi kiblat, maka tidak sah dia ikut imam dalam bilik tu. Dia duduk dalam bilik tu, dia ikut imam tak sah. Dia punya apa nama, kita panggil apa nak, petua dia macam mana, macam tu. Petua dia macam mana, kita nak kenal sah tak sah kita ikut imam. Kalau kita duduk dalam bilik tu nak pi ke imam kena membelakangi kiblat, tak sah kita ikut. Kalau kita duduk dalam bilik ni, kira dalam surau nah, duduk dalam bilik tu, kalau boleh pi ke imam, maknanya sah kita ikut. Macam mana ustaz kalau boleh pi ke imam? Maknanya depan ni dia ada pintu. Nampak tak? Ada pintu yang dibuka lah. Maknanya apa nama, kalau nak pi boleh masuk ke depan ni, ada bilik kan pintu dia di depan kan. Ada bilik pintu dia di depan, dia buka pintu tu, dia duduk di depan pintu tu, dia ikut imam, tak ada masalah. Dan makmum yang lain yang duduk belakang apa nama, makmum yang berada di hadapan pintu boleh ikut imam di depan ni. Ya. Itu kira hukum surau. Jadi surau-surau ni kena banyak, kadang-kadang depa pi tutup nah. Ya, depa buh penghalang apa semua tak boleh. Kerana dia syarat dia supaya imam tu tidak makmum tu tidak terpisah dari imam, tak dianggap duduk pada dua tempat yang berbeza, ya. Okey, itu apa nama ni, penjelasan bagi teks yang kita baca tadi ni, secara apa nama, mudahnya. Jadi contoh dia kata ada tingkap, ataupun mungkin ada tingkap nampak imam tapi nak pergi ke imam tak boleh, tak kira nah. Contoh ada dinding cermin dia buat kan, dinding cermin. Dia kata pasal apa tak boleh ikut imam, saya nampak imam dinding ni dinding cermin, tapi masalah dia kita nak pergi ke imam tak boleh. Dia bukan masalah boleh nampak boleh ikut tak ikut dah. Masalahnya kita dianggap
dari sudut hukum fiqahnya berada dalam bangunan yang lain dan dianggap tidak berkumpul bersama dengan imam. Yang mana berkumpul bersama dengan imam ni merupakan salah satu syarat sah bagi berjemaah. Itu dia punya isu dia nah. Sebab tu ulama dia membahaskan masalah ni nah. Baik. Dan tidak mengapa pada lalu itu menganankan kiblat ataupun mengirikannya. Maknanya kalau kita kita sembahyang, betul ada pintu sebelah tepi kita. Sama ada kita duduk sebelah kanan imam ataupun belah kiri imam lah. Ada pintu nak mai ke imam tu kena kena menganankan kiblat ataupun mengirikan kiblat. Kalau kita duduk belah kanan, kiri kiblat lah. Kalau kita duduk belah kiri, maknanya kita kena menganang kiblat macam pintu tepi ni kan. Kita sembahyang tu. Ini kita anggap kata bukan sebagai masjid. Sini pun ada pintu juga. Pintu dibuka. Dia nak mai ke imam, dia kena bukan kono dah. Dia cuma menganankan kiblat dan mengirikan kiblat. Ya. Itu satu nah. Atau berdiri seseorang daripada para makmum itu berbetulan dengan pintu yang hail, iaitu yang mendindingkan, yang terus melihat dan nampak ia akan imam atau sebahagian makmum yang di dalam binaan imam tu. Baik, ataupun yang kedua dia kata ada seorang yang berada di luar ataupun dalam bangunan yang lain yang berdiri bertepatan dengan pintu, ya, yang terus melihat dan nampak akan imam ataupun sebahagian makmum yang dalam bangunan bersama dengan imam tu. Itu tak apa nah. Kalau masalah seseorang makmum tu berada dalam kawasan yang mana dia nak pergi kepada imam tu, dia kena berpaling ke arah kanan ataupun ke arah kiri, bukan membelakang tak. Ya. Macam dia duduk di sebelah tepi sana lah kan. Imam duduk dalam bangunan, dia duduk bilik sebelah kanan kiblat ataupun bilik sebelah kiri kiblat. Jadi kalau dia nak pergi ke imam, dia cuma berpaling ke arah kanan ataupun ke arah kiri. Dalam keadaan begini sah dia duduk dalam bilik tu, kerana ada laluan yang dia nak pergi ke imam tu tanpa membelakangi kiblat, ya? Ataupun yang kedua, seorang yang berdiri, ya, seorang daripada para makmum tu berdiri bertentangan dengan pintu, ya, yang hail, pintu yang ada penghalang, tetapi dia nampak terus kepada imam atau sebahagian makmum yang bersembahyang dalam imam dalam binaan tu, ya. Dia duduk dalam binaan lain tapi ada pintu, ya. Pun sama juga, kalau dia nak ikut imam tu boleh, ya. Kalau pintu tu ada, pintu tersebut, dan dia nampak imam ataupun sebahagian makmum yang sembahyang bersama imam dalam binaan yang pertama tadi ni. Okey nah. Jadi dua masalah ni boleh makmum ni ikut imam, dia duduk dalam bangunan yang berbeza. Oleh kerana itu, jika ada antara imam dan makmum hail yang tersebut itu, hail ni maknanya halangan lah, atau tidak ada seorang yang berdiri daripada para makmum berbetulan dengan pintu itu, nescaya tidak sah ikutannya. Sebab itu kalau makmum yang sembahyang di belakang bangunan yang lain, dia nak ikut imam yang dalam bangunan tu, kena ada seorang duduk di pintu tu, kena ada seorang yang duduk di pintu tu nah. Duduk betul-betul bertentang dengan pintu, dia nampak imam, nampak ataupun sebahagian makmum yang lain, ya. Itu syarat dia. Kalau tak ada, dia sembahyang di
di depan pintu tu tak ada siapa pun, tetapi depa sembahyang juga, depa duduk di sebelah pintu ni, ya. Sebelah pintu ada dinding, ya. Macam belakang tu, dia tak duduk berdiri di depan pintu tu, dia berdiri di belakang pintu tu, belakang dinding. Dia ikut imam. Itu tak sah lah. Dia syarat dia mesti kena ada seorang sebagai orang ada sebagai apa nama, seorang makmum, sebagai dijadikan sebagai panduan untuk makmum yang lain ikut, ya. Dia macam penyambung lah dengan makmum yang berada dalam binaan bersama dengan imam, penyambung dengan makmum yang ada di luar ataupun dalam bangunan yang lain, ya. Baiklah. Ni payah sikit, dia kena tunjuk papan putih, tunjuk rajah baru tuan-tuan nampak kan. Ini kita kena bayang sendiri tuan-tuan. Maka apabila sah ikut seseorang yang berdiri pada berbetulan pintu itu akan imam, nescaya sahlah ikut para makmum yang di belakangnya atau di kanannya atau di kirinya. Jadi maknanya kalau makmum yang nak ikut, kalau kata dalam kawasan surau tu dah penuh, kemudian di luar surau tu dia ada satu lagi bangunan ataupun mungkin kawasan lapang, kena ada seorang duduk berdiri di pintu tu, yang boleh nampak imam dan juga sebahagian makmum. Kemudian orang lain nak duduk sebelah kiri dia, nak duduk sebelah kanan dia, nak duduk belakang dia, tak ada masalah. Seorang tu kena jadi sebagai apa nama, sebagai panduan dia lah, sebagai panduan dia, duduk depan pintu tu. Itu syarat dia, supaya dia kira dia bersambung dengan makmum dalam bangunan ni. Ini untuk tempat yang bukan masjid, Baik. Okey dah. Kemudian masalah 212, hukum salah seorang daripada imam dan makmum itu dalam masjid dan seorang di luar masjid. Nanti kita akan bincang. Ni pun timbul masalah orang sembahyang Jumaat. Masalah apa? Masalah yang sembahyang Jumaat tu dia main lambat ataupun mungkin dia main awal, kan? Lepas tu dia sampai AJK masjid tutup pintu pagar. Lepas tu lock terus dah, buh dengan pedai ayam, kan? Dia kira tak apa kot lah, pukul 12.30 pi lah, 12.30 pi dah lock dah, orang main lagi awal, masjid dah full dah, tak boleh masuk. Ataupun dia main lambat, kan? Dekat orang nak bang main, dia kata okey kot, dia pelupa dah cerita ni kan, penjarakan sosial, tengok-tengok masjid penuh. Sampai-sampai Tok Syiok bertarik, dia kata tak boleh masuk dah. Lah, saya nak sembahyang Jumaat ni, saya dah terlepas 4 minggu dah ni. Pi masjid tu tak boleh masuk. Tak boleh masuk. Dah penuh dah. Minta maaf, tak boleh masuk. Dia pun hampak sejadah depan pagang tu. Apa hukum? Apa hukum dia? Hampak sejadah depan tu. Nanti dia akan beritahu dalam masalah 212. Kita akan sambung minggu depan insya-Allah. Kita akan bincang masalah ni dengan panjang lebar insya-Allah. Baik, saya rasa cukup sekadar itu dulu perbincangan kita pagi ini. Jadi semoga memberi manfaat dan dapat menambahkan sedikit sebanyak ilmu pengetahuan kita tentang ibadah sembahyang berjemaah ini insya-Allah. Allah Subhanahu wa taala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin wa faqihna fid din waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhaman malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.